Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Diharapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, ini kita sambung lagi pembelajaran sains kita, iaitu tentang perubahan populasi dan kaitannya dalam rantai ataupun siratan makanan. Okey, masih lagi dalam tajuk rantai atau siratan makanan. Okay, kalau awak tengok perubahan populasi ni ialah perubahan bilangan sesuatu haiwan ataupun tumbuhan. Okey, disebabkan oleh, kalau awak tengok background yang cikgu bagi ni, okey, disebabkan oleh kebakaran hutan, kemarau ataupun perubahan cuaca yang mendadak, perubahan iklim. Okey, kalau awak ada buku teks, awak boleh tengok muka surat 87 dan 88. Okey, ini adalah kesan perubahan populasi. Okey, perubahan populasi ni adalah disebabkan oleh, yang pertama, kalau dalam buku teks ni, penerokaan hutan yang tidak terancang. Maksudnya, hutan yang menjadi tempat tinggal haiwan ni ataupun tumbuhan ditebang. Okey, diteroka dengan tidak terancang. Maksudnya orang tu dia main tebang je. Dia main potong je pokok semua, jadi menyebabkan habitat haiwan ni hilang. Okey, bila habitat haiwan ni hilang, berlakulah perubahan populasi. Okey, kalau hutan diteroka dengan tidak terancang, mungkin haiwan tu dia akan semakin berkurang, makin lama makin berkurang sebab banyak yang mati. Okey, yang kedua ialah kebakaran hutan. Okey, kebakaran hutan ni selalunya dua punca lah. Yang pertama disebabkan oleh iklim ataupun suhu yang terlalu panas, okey, menyebabkan hutan tu terbakar dengan sendirinya. Okey, daun-daun kering yang jatuh dekat bumi tu bila terlalu panas dia boleh menyebabkan api. Jadi bila api dia merebak. Bila merebak, satu hutan terbakar. Okey, yang kedua disebabkan oleh manusia lah. Kalau ada orang duduk-duduk tepi hutan tu, dia buat pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni dia bakar, dia potong pokok, dia bakar, dia mesin rumput mati tu dia bakar. Okey, boleh menyebabkan api yang mula-mula kecil dibakar sikit itu tu, lama-lama dia akan merebak kalau tak dikawal. Okey, kebakaran hutan pun menyebabkan perubahan populasi. Dan yang ketiga ialah aktiviti pemburuan haram. Okey, aktiviti pemburuan haram ni kalau kita tengok, pemburu haram ni dia memburu binatang, memburu haiwan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bila benda ni berlaku dengan pesat, banyak kali berlaku, lama-lama haiwan yang ada dekat hutan tu lama-lama dia akan berkurang. Okey, itu populasi dia makin berkurang. Okey, kat situ berlaku juga perubahan populasi. Okey, kalau tengok muka surat 88. Okey, haiwan, tengok cikgu dia cakap tu, haiwan akan kehilangan habitat semula jadi dan sumber makanan. Okey, hutan dah tak ada, tempat tinggal pun dah tak ada, makanan pun dah tak ada. Jadi sama ada haiwan tu mati ataupun dia berpindah ke tempat yang lain. Okey, jadi dekat kawasan tu dah tak adalah haiwan, dah mati dengan dia pindah ke tempat lain. Okey. Tengok info sains tu, okey, dianggarkan sebanyak 480 juta haiwan terkorban. Okey, 480 juta tau haiwan terkorban akibat kebakaran belukar di Australia. Berlaku satu kebakaran pada tahun 2019. Okey, bulan Ogos, okey. Di Australia, 8,000 koala mati. Okey, koala yang macam yang melekat kat pokok tu. Okey, dia mati terbakar. Okey, maksudnya 30% habitat koala musnah. Jadi bila terbakar, bilangan koala tu makin lama makin kurang. Okey, itu dia kesan perubahan populasi. Okey, apa kaitannya perubahan populasi ni dengan rantai ataupun siratan makanan? Okey, kalau awak tengok kat sini, cikgu bagi contoh rantai makanan di sesuatu habitat lah, di kebun buah-buahan lah katakan dekat sini. Okey. Okey, buah-buahan dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Okey, ni rantai makanan sebab dia ada satu jalan sahaja. Okey, apa yang akan berlaku kalau buah-buahan, cikgu bulatkan merah ni. Buah-buahan ni populasi dia semakin berkurang. Okey, anak panah ke bawah ni maksudnya dia berkurang. Okey, kalau buah-buahan berkurang, okey, apa yang akan jadi pada tupai? Tupai pun bilangan dia akan berkurang. Sebab buah-buahan dah tak ada, jadi tupai sama ada dia mati kelaparan ataupun dia pindah pergi tempat lain. Jadi bilangan habitat dekat situ, bilangan tupai dia kurang. Okey, kalau tupai dah berkurang, apa yang akan jadi pada ular?
ular pun turut akan berkurang. Ular tengok, tupai dah tak banyak kat sini. Apa kata kita pindah ke tempat lain. Okey, ataupun ular tu malas, dia mati, lapar. Okey, kemudian ular dah berkurang, helang pun akan turut sama berkurang. Sebab dah tak ada makanan dekat situ, helang akan berpindah mencari habitat yang baru. Okey, tu warna merah tu. Okey, tu kalau buah-buahan berkurang. Okey, kita tengok kalau ular pula. Okey, cikgu bulatkan biru. Okey, kalau ular berkurang, apa jadi dekat helang? Helang pun akan berkurang sebab dah tak ada makanan dekat situ, dah kurang. Apa pula jadi pada tupai? Bila ular dah kurang, tupai bilangan dia akan bertambah. Sebab apa bertambah? Sebab ular dah tak ada. Jadi tupai ramai-ramai dia pindah kat situ. Ular dah tak ada. Okey, kita pindah pergi sini. Jadi bilangan tupai bertambah. Okey, bila tupai bertambah, makin banyak tupai, buah-buahan, apa jadi pada buah-buahan? Buah-buahan akan berkurang. Sebab tupai dah makin banyak, buah-buahan pun makin kurang. Okey, itu tadi kalau ular berkurang. Okey, satu lagi contoh, cikgu buat warna hitam lah. Okey, apa akan jadi kalau tupai yang berkurang? Okey, kalau tupai yang berkurang, apa jadi pada ular? Ular pun sama akan turut berkurang. Sebab apa? Sebab makanan dia tak ada. Tupai dah tak ada, ular nak makan apa? Jadi ular berpindah ke tempat lain. Okey, bila ular berkurang, helang pun akan berkurang. Sebab makanan dah tak ada. Sama juga cerita dia. Okey, tapi lain pada buah-buahan, buah-buahan dia akan bertambah. Sebab apa? Sebab tupai ni tadi dah tak ada, buah-buahan pun dah tak ada orang nak makan, tak ada tupai nak makan, dia makin lama makin banyak lah. Okey, cikgu harap awak faham konsep tu. Siapa yang berkurang, siapa yang bertambah. Okey, itu dalam rantai makanan. Okey, rantai makanan di satu jalan je. Okey, kita tengok kat siratan makanan. Okey, siratan makanan, ingat siratan sebab dia ada banyak jalan. Kat sini ada 3 jalan. Okey, ini ialah habitat di kebun sayur. Okey, kita ada sayur-sayuran sebagai pengeluar. Kemudian sayur ni dimakan oleh kambing, dimakan oleh ayam, dimakan oleh beluncas. Okey. Kemudian beluncas dimakan oleh ayam. Okey. Ayam dimakan oleh ular, beluncas dimakan oleh itik, itik pun dimakan oleh ular, kambing pun dimakan oleh ular. Okey, kat sini ialah siratan makanan di kebun sayur. Okey. Warna apa cikgu nak buat? Warna hijau. Okey, kita tengok kalau ayam lah. Kalau ayam ni berkurang. Okey, ayam berkurang, apa jadi kepada sayur? Sayur mungkin akan bertambah. Sebab satu haiwan dah tak ada untuk makan dia, jadi bilangan dia akan bertambah sedikit lah. Walaupun kambing dengan beluncas makan juga sayur, tapi sebab kita dah tolak satu tadi, ayam dah berkurang. Okey, sayur dia akan bertambah. Okey, kita tengok mana anak panah yang berkaitan dengan ayam ni, yang kena dengan ayam ni. Okey, kalau ayam berkurang, ular dia akan, bilangan ular pun sama akan turut berkurang. Sebab apa? Sebab bilangan ayam dah sikit, ular pun tengok makanan dah banyak tak ada, dia pun pindah ke tempat lain. Okey, tapi lain dengan beluncas. Beluncas dia akan bertambah sedikit. Sebab yang makan dia tinggal itik je, ayam dah tak ada. Jadi beluncas ni dia akan bertambah. Okey, itu ialah kalau ayam berkurang. Okey, anak panah yang kena pada ayam ni kita ada sayur, ada beluncas, ada ular. Okey, ayam berkurang, ular pun berkurang, beluncas bertambah sebab dah tak banyak ayam makan, kemudian sayur pun bertambah. Okey, katalah ular. Cikgu buat ular warna purple. Okey, ular. Ular berkurang. Apa akan jadi kalau ular berkurang? Okey, itik dia akan, kita tengok anak panah yang kena pada ular sahaja. Okey, maksudnya ada 3 anak panah kat sini. Okey, apa yang akan berlaku pada itik bila ular berkurang? Itik dia akan, bilangan itik akan bertambah. Okey, sama juga dengan ayam. Okey, bilangan ayam juga akan bertambah dan juga kambing akan bertambah. Sebab dah tak ada haiwan yang makan kambing, dah tak ada haiwan yang makan ayam, dah tak ada haiwan yang makan itik, bilangan mereka ni akan bertambah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh lain kalau kuning lah. Okey, kalau beluncas. Beluncas ni dia bertambah. Cikgu bagi contoh bertambah.
Okey, kalau ulat beluncas bertambah, yang kena pada ulat beluncas ni nak panah dia ialah ayam, itik dan sayur. Okey, kita tengok sayur dulu. Bila ulat beluncas bertambah, sayur dia akan berkurang. Sebab apa? Makin banyak beluncas, makin sikitlah sayur sebab banyak kena makan. Okey, kemudian anak panah seterusnya ayam. Bila beluncas bertambah, bilangan ayam juga akan bertambah. Sebab apa? Sebab ayam ni dia makan beluncas. Jadi bila beluncas makin banyak, ayam pun makin banyak datang. Duduk kat situ, dia makan semua beluncas ni. Okey. Kemudian itik. Apabila bilangan beluncas ni bertambah, bilangan itik juga akan bertambah. Sebab apa? Sebab cerita dia sama macam ayam tadi. Makin banyak beluncas, makin banyaklah itik. Sebab dia bertambah. Okey, faham konsep populasi, perubahan populasi. Jika sesuatu tu berubah, dia akan menyebabkan apa yang lain berubah juga. Okey, cikgu harap awak faham. Kalau kata tak faham, nanti boleh call ataupun WhatsApp cikgu. Okey. Ini ialah latihan untuk kamu. Jadi sebenarnya latihan ni dalam buku teks, tapi cikgu ada buat sedikit perubahan. Sebab kalau cikgu tengok dalam buku teks tu, kalau kita bersemuka lebih senang cikgu nak terangkan. Jadi cikgu dah ubah sikit untuk kamu boleh buat sendiri dekat rumah. Okey, nanti gambar ni cikgu akan screenshot, cikgu akan letak dekat WhatsApp. Okey, kalau awak nak pause video ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, buat dalam buku teks, buat dalam buku latihan, buku tulis. Kalau tak ada buku tulis, buat dalam kertas. Nanti kertas tu selit dalam buku teks, nanti tak hilang. Ataupun kalau ada fail PDPR, simpan dalam fail PDPR. Okey, cikgu rasa setakat tu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Kalau ada masalah, ada soalan, awak boleh terus WhatsApp cikgu ataupun call cikgu. Okey. Itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu dapat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.